Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Izian. Kita punya tajuk hari ini bagi mata pelajaran fizik ialah daya paduan. Sekarang Cikgu, saya nak tahu macam mana kita nak menentukan daya paduan, Cikgu. Ada nak kena kira ke? Ada nak kena ukur ke? Macam mana, Cikgu? Ya, okey. Kita ada cara menentukan dua daya paduan ya. Baik. Okey, ada 4 situasi. 4 situasi yang Nisa kena tahulah. Baik. Okey, dan murid-murid semua kena tahu. Yang pertama, situasi yang pertama adalah dua daya pada arah yang sama. Okey, contohnya, okey, bulat ni adalah satu objek. Baik. Okey. Dua daya yang bertindak contohnya ada 8 Newton dan 6 Newton. Okey, dua daya pada arah yang sama. Kita boleh kira magnitude. Magnitude bermaksud nilai nilai daya paduan dengan campurkan ataupun tambah 8 tambah 6 sahaja sebab dia dua pada arah yang sama. Baik. Okey, 8 tambah 6 sama dengan 14 Newton. Okey, jadi daya paduannya adalah ke arah kanan. Okey. Okey, ke arah kanan macam inilah ikut slide saya lah. Okey. So 14 Newton ni adalah jumlah dia. Ini daya paduannya. Ini untuk situasi yang pertama. Baik. Okey, situasi yang kedua pula, dua daya pada arah yang bertentangan. Sebagai contoh, objek yang biru itu, kemudian ada daya sebelah sana adalah 8 Newton, sebelah sini 6 Newton. Okey. Kemudian magnitude daya paduan kita dia berbeza arah. Kita kena ambil kira dia punya arah. Jadi daya paduan iaitu F sama dengan negatif 8. Negatif 8 bermaksud kat sini bertentangan arah dengan 6 Newton. Kalau kita ambil 6 Newton tu positif, yang 8 Newton tu negatif lah. Okay, so negatif 8 tambah dengan 6 akan dapat negatif 2 Newton. Negatif di sini bermaksud arah. Agak-agak Nisa arah dia ke mana? Ke kiri. Ya. Bertentangan. Kalau ikutkan slide sini ke kiri lah. Baik. Okay, arah daya paduan ke kiri, ke sanalah 2 Newton. Okey, situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga, dua daya pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Okey, iaitu ada satu daya berserenjang maksudnya 90 darjah. 90 darjah di sini. Okey, 90 darjah. Baik. Okey. Ni Alamak, sorry. Boleh Cikgu? Tak apa Cikgu, saya boleh bantu. Okey. Tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita nak lihat 90 darjah lah di sini. Baik. Okey. 6 Newton dan 8 Newton. Okey, macam mana kita nak kira daya paduan dia? Okey, langkah yang pertama. Okey, kita lengkapkan segi 4. Okey, kita buat garis putus-putus macam ni. Okey. Kemudian kita gariskan penjuru ni. Penjuru ni ke sini. Ini adalah daya paduan yang kita labelkan sebagai F. Dari sini ada sudut dia lah, theta. Okey. Jadi cara nak kira ni, murid-murid mesti imbas kembalilah teorem Pythagoras. Mereka belajar matematik tingkatan 2. Teorem Pythagoras di mana bila cikgu pindahkan 6 Newton di sini, okey, kita boleh nampaklah yang ini C, yang ini B dan ni A. Kalau murid-murid masih ingat, teorem Pythagoras C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita nak dapatkan C ni. Okey, jadi cikgu buat macam inilah. Okey, F kita iaitu C ni, punca kuasa 2, 8, okey, kalau inilah B ataupun A, 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Okey, bila kita kirakan akan dapat 10 Newton. Okey, ini baru dia punya magnitude daya paduan. Belum lagi arah dia. Arah ni bermaksud kita cari theta. Okey, kita cari theta guna tangent. Tangent theta sama dengan 6/8. Okay, mungkin murid-murid terlupa macam mana nak dapatkan rumus ni. Okey, ingat baliklah yang kita belajar dulu. Kalau tangent 6 ni adalah bertentangan. Bertentangan dengan sudut. Bertentangan dengan sudut adalah 6 Newton. Bersebelahan dengan sudut adalah 8 Newton. Tangent bertentangan bahagi dengan bersebelahan dengan sudut. Jadi bertentangan kita adalah 6 per dengan 8. Okey, 6/8 akan dapat ini kita 6 bagi 8 0.75 dapat sudutnya 36.9 darjah. Okey, jadi bila kita dapatkan bentuknya beginilah. F ni adalah daya paduan, magnitude daya paduan iaitu 10 Newton. Arahnya adalah 36.9 darjah. Okey, seterusnya
dua daya pada arah yang tidak berserenjang. Okey, yang ini cara dia lain sikit. Oh. Yang ini Nisa kena guna jangka lukis. Jangka cuba lukis. tengok. Nisa ada tak barang-barangnya? Jangka lukis. Saya ada jangka lukis. Murid-murid jangan lupa jangka lukis kena ada. Jangka lukis, Dan, cikgu pun ada. Jangka Baik. lukis. Kemudian jangka sudut? Jangka sudut ada. Ada. Okey, dan pembaris? Pembaris pun ada. Okey. Apa lagi saya perlukan cikgu? Okey, jawab soalan lah. Tinggal Baik, kertas lah. okey jom. Okey, kita cuba. Baik, boleh. Contoh yang ini tidak berserenjang. Ada F1 dan F2 pada sudut alfa. Baik. Okey, cikgu tunjukkannya satu. Cara dia ada dua kaedah. Kaedah segitiga daya dengan kaedah segi empat selari. Baik. Okey, pilih mula-mula sekali kita kena pilih skala yang sesuai. Contohnya 1 cm sama dengan 2 Newton. Baik. Okey, kemudian lukis daya mengikut tertib menggunakan pembaris dan jangka sudut dan lengkapkan segitiga daya. Ini contohlah cikgu tunjuk dulu Baik. Okey. Yang inilah kita punya daya paduan. Daya paduan. Okey. So, kemudian daripada yang kita nak tahu daya paduan ni kita kena ukur di sini dengan sini. Okey, dan kita punya arah dia adalah theta di sini. Baik. Okey, ini langkah kerja dulu nanti kita buat. Kemudian kalau kaedah 2 pula adalah kaedah segi empat selari daya. Kaedah segi empat selari daya sama juga macam segitiga daya, cuma okey, mula sekali sama, pilih skala yang sesuai. Contoh 1 cm 2 Newton. Okey, lukis segi empat selari menggunakan pembaris, jangka sudut dan jangka lukis dan lengkapkan segitiga daya. Baik. Okey, ini contoh Ini saya tunjuk dulu. Okey, kita dah dapat dah menggunakan jangka lukis. Kemudian F ini adalah kita punya daya paduan. Daya paduan. Okey, ukur panjang dan akhir sekali kita cari arah, ukur sudut theta. Okey, Nisa dah bersedia? Saya cuba ya cikgu. Okey. Masih cuba menyerap segala kaedah yang mungkin untuk saya gunakan. Baik, saya cuba. Okey, kita buat yang ini mudah dulu. Baik. Aktiviti 1.2, situasi 1. Baik, murid-murid kita buat sama-sama ya, murid-murid di rumah. Okey, tentukan magnitude dan arah daya paduan dua daya yang berikut. Dia pada arah yang sama. Baik. Pada arah yang sama, 12 tambah 12 dengan 15. Okey. Jadi, kita Kalau arah yang sama, kita kena tambah cikgu. ya, betul. Tambah. 12 tambah 15 jadi 27 Newton. Okey, Baik. jadi arahnya ke kanan lah. Baik. Okey, 27 Newton. Okey, kemudian situasi yang kedua pula. Situasi kedua, okey, berlainan arah. Macam mana Berlainan tu? arah. Kalau berlainan arah, kalau 15 Newton tu saya ambil yang positif, maknanya 12 Newton tu akan menjadi negatif, arah bertentangan. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Jadi, boleh tak kalau saya nak buat 15 Newton tu, saya tambah dengan negatif 12? Betul. Negatif 12 dalam kurungan. Betul. Kalau saya tekan kalkulator saya yang halimunan ni tak bawa cikgu. 15 tolak 12, congak je. Congak je 15. 13 Newton. Betul ke cikgu 13? Ya. Oh, betul. 13 Newton. 3 Newton. 3 Newton. Maaf, 3 Newton. Baik. 3 Newton ya. Okey, arah pada paduannya adalah ke kanan. Okey, Baik. seterusnya adalah situasi yang ketiga. Tentukan magnitude dan arah daya paduan dua daya yang berikut. Okey, yang ini 90 darjah kan? Baik, 90 darjah. Kalau yang 90 darjah ni... Cuba Nisa buat. Okey, saya Okey. cuba ya cikgu. Kita kena lukis garis putus-putus kan cikgu kan? Garis Cuba putus-putus. Nisa lukis. Okey, 1, 2, 3. Okey, saya akan gunakan kertas jawapan saya. Murid-murid di rumah, jom kita cuba bersama-sama untuk So, mendapatkan macam inilah. jawapan. Okey, 1, 2, 3. Contoh cikgu pun lukis jugalah kat sini kan. Baik. Kemudian kita sambungkan untuk mencari theta. Ini adalah daya paduan. Daya paduan Nisa kat sini. Okey. Dapat tak? Okey, Okey, sekarang ni 5M. kita guna teorem Pythagoras. Maksudnya F kita Sama dengan punca kuasa. Okey, jadi punca kita cikgu kuasa. pindahkan ke sini. So jadi 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Lepas tu ini saya akan dapatkan mana nota saya? Apa ni? Jawapan dia 13. kita guna kalkulator 13 Newton lah. 13 Newton. Okey, ini magnitude dia. Okey, sudut dia pula kita guna tangent juga. Tangent Tangent theta
bertentangan bahagi bersebelahan kan cikgu kan? Ya, betul. So 5 lah, 5/12. 5/12 dengan akan dapat 0.416. 0.416. Sudutnya 22.6 lah. Kalau kita tekan kalkulator. Okey. Okey, so akan dapat macam ni. Dapat. Okey. Cikgu, ini jawapan saya. Ya, Saya betul, cuba Nisa. tulis dengan pen yang lebih pekat sedikit supaya murid-murid di rumah pun boleh sama-sama menyemak jawapan mereka. Adakah sama? Cikgu betul jawapan? 22.6 darjah. Sama ya murid-murid di rumah? Ini dia jawapan. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, kita ada lagi satu lagi. Boleh. Saya nak cuba situasi yang lagi ni. keempat. Baik. Okey. Situasi yang keempat pula, tentukan magnitud dan arah daya paduan untuk dua daya 10 Newton dan 8 Newton yang bertindak ke atas satu titik. Baik. Sudut antara dua daya tersebut ialah 60 darjah. 60 darjah. Okey. Sementara tu cikgu padam dulu sekejap. Baik. Saya cuba lukis cikgu. Sepatutnya tidak boleh menggunakan pen ya apabila menjawab soalan kan cikgu kan. Betul. Tetapi saya nak gunakan pen sebab saya nak bantu rakan-rakan saya di rumah melihat dengan lebih jelas jawapan yang saya nak kongsikan. 60 darjah kita gunakan jangka sudut ni. Kat mana? Kat mana ni? So, cikgu letak 1 poin dulu lah. Macam Nisa nak letak 1 poin dulu boleh. Okey, lepas tu 60 darjah. Nisa, kita ambil skala dulu. Baik. Okey, kita sebab kalau 10 Newton tu penuhlah kertas Nisa kan. Ya. Kita ambil 1 cm sama dengan 2 Newton. Baik. Jadi kalau 10 Newton tu kita ambil 5 cm lah. 5 cm saja. Okey. So, 5 cm. cikgu buat besar lah. Nisa buat 5 cm. 45. Oh, sini 5 cm. Terpanjang pula saya punya. Saya tandalah sampai sini. Okey. Kemudian Nisa ambil daripada titik tu sudut 60. 60 darjah. Sini. Gunakan jangka sudut. Saya dah dapat dah. Saya betul dah ni 60 darjah saya ni. Oh, 60. Okey. Oh, tepat. Tepat sekali. Lepas tu Nisa kalau yang atas tu 8 Newton kan. So berapa cm? 4 cm cikgu. Ya, betul 4 cm. 1 2 3 4. Okey. Saya punya ekor ni terpanjang sikit. Saya tandakanlah sampai mana ni. So kita ada 8 Newton dan 10 Newton. Ni 60 darjah. Okey, setakat ini saya lukis macam ni cikgu. Betul. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Keluarkan jangka sudut. Jangka lukis. Jangka lukis. Jangka lukis ya. Okey. Ini jawapan saya. Kemudian? Okey. Lepas tu Nisa ambil yang bahagian tajam tu. Bahagian tajam. Letak dekat sini. Oh, okey. Lepas tu Nisa ambil ukuran yang 10 Newton tu. Baik. Letakkan di titik tengah. Buka sampai 10 Newton tu. Kita lukis. Letak kita nak ukur je dulu. Okey. Nisa ukur je. Ukur je dulu. Ukur je. Tak apa Nisa. Laju betul. Tak apa. Macam ni. Okey, ukur je. Lepas tu ukur dah. ukuran tu jangan ubah. Baik. Kita letak dia di sini. Oh. Lepas tu Nisa buat macam ni lah. Baik. Okey, saya Naik betulkan. ke atas. Nisa buat satu line ke sini. Satu garis di sini. Ni. Tu di sini. Okey. Dah. Kemudian. Boleh tu? Okey, kemudian Nisa ambil jangka lukis lagi. Ukur yang 8 Newton pula. 8. Okey. Ni 10. Okey. 10 Newton di sini. Cuba yang ukur dia punya 8 Newton tu panjang dia. Okey. Okey, lepas 8 tu Newton. Nisa ambil ni yang tajam tu letak dekat sini. Jangan ubah dia punya ukuran kita dah silang. saya buat Kita silangkan dia. Baik. Okey. Ya. 8 Newton. Ukur di sini. Okey, ukur yang 8 Newton. Letak di 10 Newton. Okey, baik. Newton. Okey. Okey. Lepas tu buat apa Nisa? Kita sambungkan Kita sambungkan. dia. Sambungkan. Baik. Seperti yang Nisa jelaskan tadi, tidak seharusnya menggunakan pen, tetapi Nisa sekadar untuk membuatkan ianya lebih jelas supaya murid-murid di rumah dapat lihat bagaimana jawapan ini terhasil. Okey, kemudian silakan. Okey. Jadi, kita sambungkan yang perpenjuru tu. Baik. Inilah kita punya daya paduan. Baik. Okey. Okey,
Daya paduan garisan di tengah-tengah. Kita punya F. Kita lihat lukisan. Okey, cikgu. Wah, boleh? cantiklah Nisa. Cantik. Warna-warni. Okey, baik. Okey, cuba Nisa ukur F tu berapa Baik. guna pembaris. Ikut cm ke cikgu? Ukur cm. Okey, membenarkan tadi 1 cm 2 Newton. Nisa ukur dulu berapa cm, nanti kita darabkan dengan 2. 4, 5. Saya dapat 7.5 cikgu. Okey, 7.5 lah macam ni. 7.5 Baik. cm darab dengan 2 Newton, jadi Baik. akan dapat 15. 7.5 cm darab dengan mana tadi? Allah. 15 Newton. Darab dengan 2 Newton. Dapat 15 Newton. Kita darab. Baik. So ini kita punya magnitude daya paduan. Okey, belum selesai lagi. Kita Belum kena cari lagi. arah dia. Arah dia, Arah baik. dia maksudnya kita cari sudut dia. Okey, Nisa boleh guna jangka sudut. Kita gunakan jangka sudut Berapa dia punya untuk letakkan. sudut? Okey, saya daripada 60 darjah tadi, saya dapat dia cuma 25 30 darjah, cikgu. Bukan, cikgu 30 dapat ke? macam, 20? mungkin cikgu punya tak ikut skala. 28. Nisa punya berapa? Saya dapat 20 jap. 28. Okey, 28 darjah. 28 darjah. Okey, boleh ke Nisa? Boleh. Boleh. 28 Okey, maksudnya darjah. tercapai lah ni. Tercapai. Okey. So maksud di sini, Nisa boleh buat yang ini, tentukan magnitude daya, kita dapat jawapannya adalah 15 Newton dan arah dia adalah 28 darjah. 28 darjah. Jadi sekarang kita dah dapat jawapan bagi aktiviti kita yang kita lakukan bersama-sama. Murid-murid di rumah, teruskan lakukan aktiviti pengukuhan. Kita nak rehat seketika. Ada lagi soalan cikgu. Cikgu nak bagi lagi soalan? Boleh cikgu, tak ada masalah. Boleh. Jom cikgu, kita lakukan bersama-sama. Tadi kita buat melukis kan? Baik. Yang ini kita buat macam dalam makmal juga. Oh, dalam makmal. Cikgu kita nak bawa guna makmal pergi sini. Kit Okey, meja jom daya cikgu. vektor. Silakan cikgu. Okey. Apa yang ada di hadapan kita ni cikgu? Okey, ini adalah kit meja daya vektor. Baik. Okey, dekat sini ada tiga takal, takal A, takal B dan juga takal C. Okey. So Saya nak lihat lebih dekat lah cikgu. Boleh. Baik. Silakan cikgu. Okey. Dekat tengah ni dia ada satu rod logam. Oh, baik. Dekat tepi ni adalah gegelang logam. Gegelang logam. Sekarang ni Nisa tengok, rod logam tu bersentuh tak dengan rod logam? Gegelang logam bersentuh tak dengan rod? Bersentuh di bahagian C, cikgu? Ya, bersentuh di bahagian C. Sekarang Baik. ni kita nak cari magnitude daya paduan. Baik. Kita tengok pada takal C. Okey, bermaksud kat sini kita nak pastikan gegelang logam ni tak bersentuh dengan rod logam. Baik. Jadi cikgu perlu buat apa? Cikgu perlu Tambahkan letakkan pemberat. Ya. Baik. Kita tambahkan pemberat. Kita tambahkan pemberat. Okey, belum Baik. gerak lagi. Baik, tak bergerak lagi. Maknanya selagi tak bergerak, kita tambah lagi ya, cikgu? Ya. Okey, cuba dia dah Nisa buat. bergerak. Dia dah bergerak. Gelung di bahagian tengah tu, jap saya periksa. Dah tak bersentuh, cikgu. Bermaksud kat sini, inilah nilai daya kat sini lah. Baik. Kat sini ada 300 gram, bermaksud 3 Newton lah kalau kita bagi kepada daya lah. Baik. Okey, yang ini 150 gram, ni 150 gram, yang ini 300. Maknanya dua daya yang bergabung nak kena sama ratakan dengan daya yang di belah sana supaya gegelung yang di tengah ni tidak bersentuh dengan rod besi. Oh, macam yang itu. inilah kita punya magnitude daya paduan. Baik. Maksudnya kalau kita tak lukis, kita boleh guna ni. Kalau saya nak jelaskan daya paduan ke arah C, betul tak cikgu? Betul. Wah, murid-murid di rumah macam mana? Dah faham dah. Kita dah belajar buat kira-kira. Kita dah tengok ni papan paduan vektor bersama-sama. Jadi jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kena tambah kat sini.